Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi untuk menonton video Musik IT. Hari ini saya akan kongsikan di segmen fakta menarik bandar yang tidak berpenghuni dan terbiar. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan lonceng sekali. Bandar merupakan satu tempat yang sangat penting di suatu tempat. Namun, tahukah anda terdapat beberapa bandar yang digelar sebagai ghost town? Ia digelar sebagai ghost town kerana ia menjadi tempat tidak berpenghuni dan terbiar, sehingga ia menjadi tempat yang menyeramkan dan mengerikan. Jom kita saksikan. Thames Town, Shanghai, China. Thames Town merupakan sebuah bandar di daerah Songjiang. Untuk ke Thames Town ini memerlukan masa selama 40 minit dari pusat bandar Shanghai. Tempat ini dinamakan bersempena Sungai Thames di England, United Kingdom. Seni bina di Thames Town ini mengikuti dan dipengaruhi oleh gaya pekan pasar England. Setengah seni bina ditiru daripada bangunan-bangunan yang ditemui di England. Di sini anda akan menjumpai replika Shakespeare dan Winston Churchill dan juga beberapa telefon awam berwarna merah yang sering kita lihat di dalam filem-filem Britain. Body, California. Ini merupakan bandar hantu Old West, pernah menjadi tempat tinggal bagi 10,000 orang penduduk. Body berkembang pada akhir tahun 1880-an setelah emas ditemui di bukit-bukit di sekitar Tasikmalaya. Tidak lama kemudian, bandar Body berhadapan dengan masa kejatuhan dan kemunduran yang berterusan sehingga mencapai status bandar hantu sekitar tahun 1915. Namun bandar Body dipelihara dan dijadikan tempat pengunjung pelancong dari negara-negara luar. Taman bersejarah negeri Body ini terletak di timur laut Yosemite. Waiuta, South Island, New Zealand. Sekitar awal tahun 1910-an, para pelancong membina sebuah kota di atas sebilangan besar batu mineral quartz. Batu mineral quartz ini yang mengandungi emas akan menghasilkan 21 kg emas dari 1,5 juta tan batu quartz. Pada tahun 1930-an, bandar ini mengorak langkah kemajuan dengan memiliki hospital, balai polis, pejabat pos sendiri dan jumlah penduduknya berjumlah sebanyak 600 orang. Bandar terpencil ini berkembang sehinggalah pada tahun 1951. Namun pada tahun 1951, tapak perlombongan utama mula runtuh. Hal ini mengakibatkan penduduk meninggalkan bandar tersebut. Oradour-sur-Glane, France. Suatu peristiwa mengerikan pada 10 Jun 1944 di mana tentera Jerman menyerang kampung Oradour-sur-Glane dan membunuh penduduk di situ. Mereka membunuh termasuklah wanita, kanak-kanak dan orang tua. Jumlah terbunuh ketika peristiwa itu sekitar 642 orang. Tentera Jerman turut membakar gereja, lombong kediaman mereka. Hanya beberapa orang saja yang ditinggalkan dalam keadaan masih hidup. Peristiwa ini dikenali sebagai pembantaian Oradour-sur-Glane. Pripyat, Ukraina. Pada tahun 1986, di kota Pripyat berlaku suatu insiden bencana nuklear Chernobyl. Bencana nuklear ini mengakibatkan seluruh penduduk di tempat itu terpaksa dikeluarkan dan perlu mengosongkan tempat itu. Turut kawasan yang berada dalam lingkungan 19 batu dari tempat itu juga dianggap tidak boleh dihuni selama sekurang-kurangnya 180 tahun lagi. Wallis Bay, Deception Island, Antartika. Sekitar awal tahun 1910-an, Deception Bay menjadi destinasi untuk semua pemburu ikan paus. Sebuah syarikat penangkapan ikan paus Norway menubuhkan stesen tetap di Wallis Bay dan mendirikan rumah untuk pekerja sekaligus memasang boiler gergasi yang digunakan untuk mengeluarkan minyak dari ikan paus. Pada tahun 1931, stesen itu ditinggalkan kerana harga minyak ikan paus semakin menurun. Namun pada hari ini, Wallis Bay dijadikan tempat perhentian bagi pelayar ekspedisi di Antartika. Kennecott, Alaska. Kennecott, Alaska merupakan tempat memproses tembaga yang bernilai hampir 200 juta dolar. Pemprosesan tembaga ini berlaku sekitar dari tahun 1911 sehinggalah 1938. Namun tidak lama kemudian penduduk Kennecott telah keluar dari bandar ini setelah sumber tembaga yang mereka usahakan mula berkurangan. Kebanyakan bangunan di tempat ini ditinggalkan selama sekitar 60 tahun yang lalu. Pada tahun 2004, tempat ini dipulihkan semula dengan baik dan dijadikan
pusat pelancongan dari negara-negara luar. Rasanya itu saja perkongsian daripada Mr. KT. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen, dan subscribe. Terima kasih.